Maklumat terkini ini membuat kita semakin yakin mana satu dari pendapat itu yang lebih kuat. Kita jangan berkelahi hanya karena perbezaan. Orang yang mengatakan puasa Arafah hari Jumaat sempena Arafah di sana pun boleh juga, ada dalil juga. Yang mengatakan hari Sabtu mengikut perhitungan kita di sini 9 Zulhijjah pun ada dalil juga. Coba ini berita terkini yang Ustaz dapat dari Madinah melalui kawan-kawan di UIA. Ustaz Firanda yang pernah datang ke sini, asal Indonesia, sedang buat PhD di Madinah University, mendapat kepercayaan dari kerajaan Arab Saudi untuk mengajar dalam Masjid Nabawi. Maknanya orang yang ada tahap ilmu tinggi Arab Saudi tak akan letak sembarang orang untuk mengajar dalam Masjid Nabawi. Waktu Ustaz student dulu pernah jugalah mengajar dalam Masjid Nabawi, Masjid Mekah, sempena musim haji saja, untuk memberi pencerahan kepada orang yang boleh berbahasa Melayu. Okey, apa kata kesimpulannya Ustaz Firanda? Pertama, peranan puasa Arafah. Peranan puasa Arafah. Ternyata di dalam hadis ada 3. Ternyata di dalam hadis puasa Arafah ada 3 makna. Tidak hanya disandarkan kepada Arafah saja, seperti puasa Tis'ah, Tasu'ah pada hari yang ke-9. Kesimpulannya, penyandaran kepada Arafah adalah kemuliaan sahaja, tidak karena sebab tempat. Puasa Arafah tetap 9 Zulhijjah walaupun berbeza dengan Mekah. Boleh faham tak? Dalam kaedah bahasa Arab ada yang dipanggil dengan idafah litashrif. Idafah litashrif, sebagai contoh, Abdullah, idafah itu maknanya sandaran. Abdun, apa makna abdun? Hamba, disandarkan pada Allah. Abdullah, betul tak? Mengandung makna sandaran kemuliaan. Betul tak? Masjid dipanggil rumah Allah. Betul tak? Al-Quran dipanggil kitab Allah. Penyandaran itu, betul tak? Nabi Muhammad disandarkan Rasulullah, utusan Allah. Sandaran itu namanya litashrif, iaitu kemuliaan. Puasa Arafah peranannya hanya kemuliaan. Puasa itu puasa yang mulia, bukan disandarkan tempat dan saat itu orang sedang wukuf di Arafah, bukan. Oleh sebab itu, bagi kita perlu terikat pada tarikh 9 itu, bukan orang ukuf tak ukuf, bukan. Nanti akan lebih clear lagi yang kedua. Apa dia yang kedua? Boleh faham yang pertama tadi ya? Okey. Yang kedua, puasa Arafah sudah disyariatkan sejak tahun 2 Hijrah. Ibadah salat kan sebelum Nabi hijrah. Sempena Isra' Mi'raj, betul tak? Setahun sebelum hijrah. Dan setelah sampai di Madinah, tahun kedua baru ada puasa. Puasa itu pada tahun kedua hijrah, setelah 2 tahun Nabi berhijrah. Puasa Arafah sudah disyariatkan sejak tahun kedua. Sedangkan wukuf di Arafah atau haji disyariatkan pada tahun yang ke-6 menurut jumhurul ulama. Tahun ke-6. Dan ada pula menurut Imam Ibn Qayyim tahun 9. Sebelum Nabi wafat. Hadirin dan hadirat, Ustaz pernah jelaskan pada tahun penaklukan kota Mekah tahun 8, kan 2 tahun sebelum Nabi wafat, 2 tahun sebelum. Tahun berapa? Tahun 6 kan Hudaibiyah.
Nabi umrah pertama. Nabi umrah tak jadi. Tahun 8 dapat ditakluk kota Mekah. Tahun berapa? Next year, tahun 9, Nabi suruh Ali dan Abu Bakar. Nabi suruh Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj, iaitu ketua rombongan haji dari Madinah. Dan Sayyidina Ali pula untuk mengisytiharkan bahawa tahun itu diharamkan Mekah atau Mekah dijadikan tanah haram. Tahun berapa? Nabi ikut tak? Nah, tahun 8 penaklukan. Tahun 9 ini haji. Nabi ikut tidak? Tidak. Yang ikut hanya Abu Bakar, Ali dan para sahabat. Nabi tidak. Mengapa Nabi tidak? Yes. Karena ketika itu orang-orang Arab yang belum Islam tawaf dalam keadaan telanjang. Kan dulu kita ada cerita. Dah lupa ke? Orang Arab, hadirin dan hadirat, haji betul tak satu ibadat lama sudah? Dia bukanlah datang mula-mula dibawa oleh Nabi Muhammad. Sejak zaman Nabi Ibrahim dulu dah ada istilah haji ini. Cuma orang Arab jahiliyah, dia sudah modified cara beribadat. Mereka ada melontar jamarat juga, mereka ada wukuf juga, ada. Cuma caranya beza. Khasnya untuk tawaf, mereka tawaf telanjang. Apa sebab? Keyakinan mereka, bila kita buat dosa minum arak ke, berjudi ke, memakai pakaian, automatically pakaian jadi najis. Oleh sebab itu fikir punya fikir, tak ada yang tak bernajis. Akhirnya telanjang saja. Itu pun mereka ada shape pula. Perempuan malam memang terkenal lebih malu malam, telanjang. Laki-laki memang tak pemalu siang. Oleh sebab itu tahun 9 itu hajinya Nabi tak ikut. Nabi tak merasa wajar bersama macam itu. Boleh faham? Okey. Tahun berikutnya baru Nabi pergi. Kan itu namanya Haji Wida. Itulah kali pertama dan terakhir Nabi balik, Nabi wafat. Boleh faham gitu tak? Nah, puasa Arafah sudah dikenal sejak tahun 2 lagi. Jauh sebelum hajinya sahabat 9 dan 10 Hijrah. Okey, poin yang ketiga lagi menarik. Apa dia? Pada masa Nabi, beliau di Madinah berpuasa tarikh 9 Zulhijjah. Betul tak? Pada masa Nabi, beliau di Madinah, beliau kan di Madinah bukan Mekah. Puasa Arafah pada berapa Zulhijjah? Karena tidak ada riwayat utusan yang dikirim beliau untuk memantau hilal di Mekah, untuk memahami atau mengetahui orang sedang ukuf ke, tak ada ukuf ke, tak ada riwayat itu. Sebab jarak antara Mekah Madinah 500 km, kecepatan unta 15 km per jam jalannya. 15. Yang kalau dibandingkan dengan kereta hari ini 40 per jam, 40 km per jam. 500 km perjalanan yang memerlukan masa kalau tidak 9-10 hari baru sampai ke Mekah. Bila masa Nabi mengetahui di situ ada Arafah? Bila Nabi di Madinah tahu di sana orang sedang wukuf? Ada handphone ke? Tak ada. Betul tak? Boleh fikir? Okey. Sehingga sangat jelas beliau berpuasa Arafah pada 9 Zulhijjah tanpa berlebih-lebihan untuk mengutus seorang utusan demi mengetahui bila kondisi Mekah sedang Arafah. Oleh sebab itu kita tahu hari ini karena ada handphone saja. Kita sepatutnya lebih terikat dengan apa yang diumumkan oleh kerajaan 9 Zulhijjah Saturday, bukan Friday. Boleh faham? Ustaz lebih cenderung pada pandangan ini. Dan pandangan inilah pandangan Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, Syekh Fauzan Al-Fauzan daripada ulama-ulama besar Arab Saudi.
Orang tanya, Ustaz boleh tak kita puasa Jumaat dan Sabtu? Boleh tak? Boleh, lebih dari itu pun boleh. Cuma bagi Ustaz ada tambahan sikit bro. Boleh tak? Bagi Ustaz, untuk kita Malaysia yang kita niat Arafah Sabtu bukan Friday. Sebab kita terikat dengan tarikh, bukan terikat dengan bila orang sedang wukuf. Boleh faham? Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Ustaz ingin umumkan sekali lagi, next week hari Selasa cuti ya. Kita datang lagi hari Rabu insya-Allah dengan akidah 3. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.